Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Sri Yang Ketua, yang berhormat yang saya muliakan. Terima kasih dan penghargaan terhadap cadangan dan teguran yang disampaikan. Lebih dari 85 yang berhormat telah menyentuh beberapa perkara dan sebahagiannya saya dapat ulas di sini. Lebih dari 13 ahli berhormat menyentuh soal ekonomi, fiskal dan hutang negara, termasuk Yang Berhormat Larut, Paya Besar, Beluran, Pokok Senang Pasir Mas, Kota Melaka, Kota Terengganu dan Betung. Yang Berhormat Larut persoalkan kesungguhan kerajaan dalam mengurangkan defisit fiskal ketimbang penyediaan belanjawan yang besar untuk membantu. Saya akan ulas ketimbang Pasir Mas, memang. Pengurangan defisit yang betul tidak semestinya melibatkan pengabaian kesejahteraan rakyat, tetapi defisit fiskal ini memang suatu masalah. Sebab itu 56% 22 dan 5% tahun ini telah dicapai, alhamdulillah. Cuma kita akan cuba turunkan 43% 2024. Tetapi fiskal itu tetap mengembang kerana 386.1 bilion 2023 dan penambahan 393.8 bilion 2024. Apa bukti kerajaan ini menyampaikan bantuan dan meringankan beban rakyat? Itu yang persoalan dibangkitkan oleh Muhammad Larut dan beberapa yang berhormat yang saya sebutkan tadi. Kerana kebimbangan yang ada asasnya kerana kadang-kadang penurunan defisit yang mendadak itu mungkin menjejaskan kedudukan projek pembangunan dan pembelaan nasib rakyat. Jadi saya jelaskan umpamanya yang juga dijelaskan oleh menteri-menteri sebelum ini, termasuk ekonomi dan MITI, kadar pengangguran menurun, 34% setakat Ogos 2023. Kemudian bantuan kepada pekebun kecil getah, kali terakhir bantuannya adalah semasa bagan RM2.50 1 kilogram. Tidak ada perubahan tahun 2020, 2021, 2022. Belanjawan 2023 kita naikkan RM2.70 dan tahun ini dinaikkan lagi untuk tahun depan RM3, maknanya dari RM2.50 ke RM3 untuk 1 kilogram bagi pekebun kecil getah. Subsidi harga padi dinaikkan setelah sekian lama tidak dinaikkan kepada RM500 1 metrik tan. Dalam belanjawan, harga lantai belian padi dinaikkan lagi RM1,200 ke RM1,300. Jadi ini tanda-tanda bahawa penurunan ataupun fiskal ini, defisit, tidak menjejaskan projek-projek merakyatkan ekonomi. Umpamanya pelaksanaan pembaikan sekolah dan klinik, lebih 8,000 tandas ini telah diumumkan, dan kali ini kita tambah lagi untuk sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama, SJKC, SJKT. Kemudian kita fokus jalan berlubang kerana ini masalah di banyak kota-kota dan bandar-bandar dan pinggir bandar. Satu hal yang penting, tahun 2003 mantan Perdana Menteri membatalkan semua penyelenggaraan Institut Pendidikan Islam Sekolah Agama Rakyat. Kita tambah RM150 juta untuk sekolah agama rakyat di negara kita. Amanah ikhtiar, sejak 2011 tidak ada bantuan tambahan bagi amanah ikhtiar. Tahun ini kita tambah RM100 juta untuk amanah ikhtiar. Mikrokredit melalui BSN, Bank Rakyat dan MARA RM350 juta. Kemudian kalangan yang muflis, golongan muda bawah 40 tahun yang mempunyai hutang tidak melebihi RM200,000 dilepaskan dari status atau kategori muflis. Ini sebagai contoh saja, saya tidak baca semua, sekadar menjawab bahawa tidak benar kalau dikatakan menurunkan defisit
yang dianggap sebagai satu pertanggungjawaban dalam dasar ekonomi itu akan menjejaskan, ya. Kemudian ditekankan juga tentang agenda reformasi dan tata kelola. Apa yang dilakukan? Saya kata pertama ialah Fiscal Responsibility Act, Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, yang sangat penting dan sebenarnya menyerahkan sebahagian daripada kuasa Menteri Kewangan itu kepada Parlimen. Dan tahun depan kita akan bentangkan Akta Perolehan Kerajaan. Dan urusan perniagaan dipercepatkan. Yang saya kata kepesatan kelulusan yang menjadi masalah dari peringkat persekutuan negeri ke perbandaran. Kemudian beberapa langkah-langkah berikut Menteri Pengangkutan tentang JPJ Plat Fast yang dilakukan melalui tender, dan lebihan keuangan itu diserah kepada rakyat sebagai program kebajikan, termasuk memberi topi keledar. Yang Muhammad Kuala Nerus Padang Rengas membangkitkan kesukaran golongan bekerja sendiri mendapat pinjaman perubahan. Ini soal concern yang penting, ya. Datuk Seri, Saya begini sikit je. Dari 2008 sehingga 2022, 2008 sehingga 2022, 1 bilion ringgit saja dibelanjakan yang melibatkan 5,000 peminjam. Baik. Bagi skim ini, ya, tahun ini saja, ya, bayangkan 2008 sehingga 2022, skim jaminan kredit perumahan ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat, 5,000 peminjam. Tahun ini saja peningkatan 12,000 pinjaman dan 3 bilion ringgit satu tahun. 46% daripada mereka orang golongan yang tiada sumber pendapatan tetap, ya. Melalui belanjaan 2024, ya, Tan Sri Ketua, tambahan 10 bilion ringgit dalam SJKP yang akan memberi manfaat kepada 40,000 orang peminjam. Jadi saya harap Yang Berhormat teliti ucapan tu dan buku sebelum memberikan kritikan.